Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita lihat berita menarik hari ini. Tapi sebelum tu, jangan lupa tekan butang subscribe agar tak terlepas video-video best daripada saya. Mahkamah Perlembagaan Sepanyol menolak rayuan waris Sultan Sulu. Lotus yang dimiliki sebahagiannya oleh Syed Mokhtar merancang penyenaraian syarikat mereka di Amerika Syarikat. IHH Healthcare Berhad membeli hospital 340 katil di Turki. Mahkamah Perlembagaan Sepanyol menolak rayuan waris Sultan Sulu. Mahkamah Perlembagaan Sepanyol menolak rayuan perlembagaan luar biasa difailkan sekumpulan individu yang mendakwa diri mereka sebagai waris Kesultanan Sulu berhubung pembatalan pelantikan Dr. Gondoza Stampa sebagai penimbang tara ataupun arbitrator dalam kes pertikaian antara Malaysia dan Sulu. Pasal arbitrator ni saya dah terangkan dalam video saya yang sebelum ni, di mana bila dua pihak tak jumpa jalan penyelesaian, mereka boleh ajukan kepada arbitrator yang biasanya adalah mahkamah lah. Jadi arbitrator akan menimbang tara permohonan antara kedua-dua pihak bagi mencapai satu kata sepakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata kerajaan baru saja menerima pengesahan rasmi bahawa rayuan perlembagaan difailkan penuntut itu. Penuntut tu adalah waris Sultan Sulu, ditolak dan pembatalan pelantikan Stampa yang sudah muktamad turut disahkan Mahkamah Perlembagaan Sepanyol. Justru beliau berkata Mahkamah Perlembagaan Sepanyol mengesahkan lagi pendirian Malaysia. Pada 5 November 2021, penuntut yang mendakwa mereka sebagai waris Kesultanan Sulu memfailkan rayuan perlembagaan memohon keputusan Mahkamah Tinggi Keadilan Madrid HCJM yang membatalkan pelantikan Stampa sebagai penimbang tara pada 29 Jun 2021 minta dibatalkan. HCJM adalah mahkamah Sepanyol yang pada awalnya melantik Stampa untuk bertindak sebagai penimbang tara pada 2019 tanpa mendengar terlebih dahulu daripada pihak Malaysia. Stampa dilantik sebagai penimbang tara selepas Firma Guaman mewakili penuntut memohon rundingan semula bayaran wang ihsan di bawah Perjanjian 1878 dan memfailkan permohonan di Mahkamah Madrid untuk melantik penimbang tara pada 31 Januari 2018. Pada Februari 2022, Stampa mengarahkan Malaysia membayar pampasan berjumlah 14.92 bilion US dolar, 62.59 bilion ringgit Malaysia kepada penuntut, dan Malaysia secara konsisten membantah prosiding timbang tara berkenaan yang dirancang penuntut. Mengulas lanjut, Azalina memaklumkan Mahkamah Perlembagaan Sepanyol menolak rayuan berkenaan kerana penuntut menarik semula tuntutan mereka untuk melantik seorang penimbang tara susulan keputusan pembatalan, menyebabkan mereka secara sukarela mengabaikan prosiding yang menjadi asas kepada rayuan perlembagaan undang-undang berkenaan. Katanya, keputusan berkenaan mengesahkan pendirian undang-undang ditegaskan Malaysia sejak pertikaian itu bermula yang secara berkesan menamatkan strategi kehakiman oleh penuntut di Sepanyol. Akibat pembatalan pelantikan kehakiman Stampa di Sepanyol, beliau tidak mempunyai kuasa untuk bertindak sebagai penimbang tara dan sepatutnya segera menamatkan prosiding timbang tara yang dikatakan. Sebaliknya, dalam penentangan terbuka terhadap HCJM, Stampa memilih untuk menyampaikan anugerah akhir yang menyalahi undang-undang dan kononnya memberikan penuntut 14.92 bilion US dolar sebagai pampasan bagi wilayah Sabah. Malaysia kemudian menggunakan semua solution undang-undang yang ada untuk membatalkan dua anugerah dikatakan Stampa. Katanya, Azalina memaklumkan Mahkamah Perancis menangguhkan penguatkuasaan anugerah diberikan Stampa sementara menunggu keputusan kehakiman daripada tindakan Malaysia untuk mengenepikannya atas dasar bahawa penguatkuasaan itu mungkin mengancam kedaulatan Malaysia ke atas wilayah Sabah. Selain itu, katanya Mahkamah Luxembourg baru-baru ini mengenepikan lampiran diperoleh penuntut berdasarkan dua anugerah diberikan Stampa. Mahkamah Sepanyol kini mengesahkan lagi pembatalan pelantikan Stampa yang menyalahi undang-undang sebagai penimbang tara selepas mendapati beliau tak pernah mempunyai sebarang kuasa undang-undang untuk bertindak atas kapasiti itu ataupun mengeluarkan sebarang anugerah. Justru ia adalah terbatal dan tidak sah. Keputusan Mahkamah Perlembagaan Sepanyol baru-baru ini membuktikan dasar kerajaan untuk bersungguh-sungguh mempertahankan Malaysia di setiap mahkamah dan forum, menggunakan semua kuasa, hak dan sumber bagi memastikan kepentingan Malaysia, kekebalan, kedaulatan dan kedaulatan dilindungi pada setiap masa. Katanya lagi, tuan-puan, sedar tak sedar isu tuntutan ini telah berlangsung hampir 10 tahun bermula dari tahun 2013 lagi. Segalanya bermula dengan peristiwa pencerobohan menyayat hati di Lahad Datu yang menyebabkan beberapa orang anggota polis telah terkorban. Untuk memahami apa yang sedang berlaku sekarang ini, kita perlu melihat kronologi
dan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pihak kerajaan Malaysia dan individu yang mengaku sebagai pewaris Sultan Sulu ini. Rentetan peristiwa ini saya akan cuba bawakan dalam video saya akan datang. Video itu nanti saya akan khusus menceritakan tentang kronologi tuntutan waris Sultan Sulu ini. Ada minat nak tahu lebih lanjut? Jangan lupa subscribe untuk pastikan anda tak terlepas video itu dan cuba komen pada ruangan komen. Saya berminat nak tahu pandangan anda. Beralih ke berita seterusnya. Lotus yang dimiliki sebahagiannya oleh Syed Mokhtar merancang penyenaran syarikat di Amerika Syarikat. Pengusaha kereta sport Lotus merancang untuk melakukan penyenaraian unit kereta electric vehicle EV mewah di AS. Untuk rekod, Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari memiliki 49% saham Lotus melalui Etika Otomotif Sdn Bhd, sementara Geely memiliki baki 51% saham yang tinggal. Lotus Technology Incorporated, iaitu bahagian kereta elektrik mewah Lotus, mengatakan bahawa proses penyenaraian akan dilakukan melalui penggabungan antara Lotus Tech dan firma penggabungan tujuan khusus Alcatel Asia Acquisition Corp (LCAA). Penggabungan itu akan memberikan nilai kepada syarikat gabungan sebanyak 5.4 bilion US dollar, mengambil kira juga wang tunai 288 juta US dollar di akaun amanah LCAA, kata Lotus Tech dalam satu kenyataan pada 31 Januari. Ia berkata bahawa semua pemegang saham sedia ada, termasuk Zhejiang Geely Holding Group, Etika dan Neo Capital, dijangka akan mempertahankan minat mereka dan memiliki saham bersama sebanyak 89.7% dalam syarikat gabungan tersebut. Sebelum ini, DH Malaysia melaporkan bahawa Geely sedang mempertimbangkan proses penyenaraian kerana terdapat ura-ura yang mengatakan bahawa Syed Mokhtar juga sedang mempertimbangkan langkah strategik terhadap perniagaannya, termasuk kemungkinan menswastakan di RBI High Berhad. Pada 2 Februari lalu, Lotus Tech mengatakan setelah penggabungan selesai, ia akan mempertahankan nama sedia ada dan pasukan pimpinan semasa yang dipimpin oleh CEO King Feng Feng akan terus memimpin syarikat gabungan. Lotus Tech juga mengatakan bahawa mereka bertekad untuk mengeluarkan SUV elektrik pertama mereka pada suku pertama tahun ini. Deutsche Bank akan bertindak sebagai penasihat kewangan untuk proses perniagaan ini bersama Skadden, Slate, Meagher and Flom sebagai penasihat undang-undang antarabangsa. Credit Suisse Securities USA pula menjadi penasihat pasaran modal dan Sherman & Sterling LLP bertindak sebagai penasihat undang-undang antarabangsa kepada Credit Suisse Securities USA. Lotus Tech juga membentuk kerjasama dengan Geely untuk memanfaatkan kapasiti pembuatan syarikat pengeluar kereta China itu. Kerjasama dengan Geely Holding akan membolehkan Lotus Tech lebih fokus kepada penyelidikan dan pembangunan serta pengedaran kereta elektrik secara global. Lotus Tech mengatakan bahawa hasil yang diperolehi daripada penggabungan ini diharapkan dapat digunakan untuk proses inovasi produk, nak kembangkan lagi teknologi otomotif generasi baru, pengembangan jaringan pengedaran global dan lain-lain tujuan syarikat. Feng mengharapkan penggabungan perniagaan dan penyenaraian saham yang diusulkan dapat membantu memposisikan Lotus Tech sebagai syarikat kereta elektrik mewah global yang terkemuka. Dijangkakan China, European Union, United Kingdom dan Amerika Syarikat akan menjadi sebahagian pasaran yang memacu pertumbuhan permintaan kerana inisiatif pemerintah di wilayah-wilayah ini yang memberikan lebih sokongan untuk penjualan kenderaan elektrik. Berita seterusnya, IHH Healthcare Berhad membeli hospital 340 katil di Turki Acıbadem Saglit Yatırım Lari Holding AS yang dimiliki 90% oleh IHH Healthcare Berhad dalam proses membeli Kent Health Group, pengendali hospital swasta terbesar di kota ketiga Turki, iaitu Bandar Izmir. Hospital dengan 340 katil itu mempunyai pusat kanser dan 2 pusat perubatan di kota tersebut, kata IHH dalam maklumannya kepada bursa saham, namun tidak menyatakan harga pembelian. Hospital Kent di Izmir akan menjadi hospital ke-19 Acıbadem di Turki dan ke-25 secara global. Jumlah pusat perubatan dalam rangkaian Acıbadem akan bertambah menjadi 16 dengan pembelian ini. IHH memaklumkan transaksi tersebut dijangka akan dimuktamadkan pada suku pertama tahun ini selepas penyelesaian kelulusan peraturan yang diperlukan. Pengasas merangkap pengerusi Acıbadem, Mehmet Ali Aydinlar, berkata transaksi ini selaras dengan strategi pertumbuhan kumpulannya di negara tersebut. Kami gembira untuk menyediakan perkhidmatan kami kepada masyarakat dengan memasukkan Kent Health Group, sebuah syarikat terkemuka dalam bidang perubatan swasta di Izmir, ke dalam portfolio kami, katanya. Pengerusi Kent, Matthew Strasberg, berkata
kata pembelian oleh Acibadem membuktikan nilai strategik dalam CAN dan memastikan fokus berterusan pada kecemerlangan perubatan dan perkhidmatan untuk kebajikan pesakit dan pihak berkepentingan. Strasbourg juga merupakan rakan kongsi MIT Europa yang kini mengendalikan CAN. Selama dekad lepas, MIT Europa telah secara aktif menyokong pasukan pengurusan CAN ketika kami membuat pelaburan lebih daripada 2 kali ganda kapasiti CAN, termasuk pembinaan pusat onkologi yang baru dan pembukaan fasiliti satelit baru, kata Strasbourg. Saham IHH didagangkan di papan utama Bursa Malaysia dan dikategorikan dalam sektor kesihatan. Ia ditutup 3 sen atau 0.5% lebih tinggi pada harga RM5.95 pada 2 Februari, menjadikan market capitalization kumpulan tersebut bernilai RM52.4 bilion Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, anda juga boleh menjadi sebahagian daripada pemilik saham syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Ada setengah syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia juga memiliki pegangan ataupun interest dalam negara-negara di luar Malaysia. Sebagai pemegang saham, anda layak untuk menghadiri mesyuarat agung tahunan syarikat dan anda juga layak untuk mendapatkan dividen sekiranya syarikat tersebut membuat keputusan untuk memberikan dividen. Dan yang paling menarik, dividen yang diberikan ini buat masa sekarang tidak dikenakan sebarang cukai. Nak jadi pemegang saham, anda perlu mempunyai akaun CDS terlebih dahulu, barulah boleh membuat transaksi jual beli. Buka akaun CDS bersama saya Mahir Alias sebagai reminder anda. Daftar di akaun cds.com. Setakat ini sahaja berita yang dapat saya kongsikan dengan anda. Jika anda suka video-video saya, pastikan anda subscribe channel Mahir Saham dan tekan butang loceng untuk tidak terlepas video saya yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.